Saya memang mengakulah yang isap rokok. Memang ni selalu, tapi yalah kat luar kat tepi tu. Hari ni apa tak pergi luar? Tengok cuaca. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Saudara, ada yang semakin lupa mengenai perintah larangan merokok di premis makanan. Malah ada juga premis makanan yang menyediakan bekas puntung rokok untuk menjaga hati pelanggan. Wartawan Tun Nizami Hashim menyertai Ops Kepol yang dipergiatkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Sini outdoor, memang ini selalu diorang memang merokok je. Sebab orang nampak tanda-tanda yang diorang pasang di kawasan yang merokok. Situ lah. Belah sana lah. Saya memang mengakulah yang isap rokok. Memang ni selalu, tapi yalah kat luar kat tepi tu. Hari ni apa tak pergi luar? Tengok cuaca. Agak luar panas. Itu antara alasan perokok setelah dikompaun RM250 gara-gara merokok di kawasan larangan termasuk di premis makanan. Ops Kepol dimantapkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dengan menyasarkan para perokok yang masih keras kepala dan melanggar peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 pindaan 2018. Tapi untuk pagi ini kita akan pergi ke kawasan Lembah Subang dan kemudian kita akan beralih di kawasan di sekitar Shah Alam. Terdapat beberapa aduan lah yang perlu kita selesaikan untuk disiasat dan juga dibuat pemeriksaan lebih kepada pematuhan SOP dan juga merokok. Operasi yang disertai 102 anggota penguatkuasa ini telah memeriksa 31 buah permis makanan bermula jam 10 pagi. Saya tak berapa aware lah dengan isap rokok dekat sini ke apa. Saya pun tak nampak simbol apa ni. Saya buat je patut nampak lah kat depan ni. Baru nampak sikit. Yang besar-besar tu nampak depan ni sebenarnya. Baru saya tu nampak dia tak isap rokok. Berapa batang tadi isap? Saya isap dalam 5 batang macam tu lah bang. 5 batang daripada kat sini. Tapi tahu peraturan ni tahu lah. Saya peraturan dia tahu. Tapi saya nampak dia orang isap, saya pun ikut lah. Ni first time lah kena compound? First time kena compound. Selama ni tak pernah kena pun. Selain itu, pemilik premis yang gagal mempamerkan tanda larangan merokok pula dikompaun RM500. Dulu ada juga, tapi itu budak-budak mari kan dia sudah koyak. Budak-budak tarik? Tarik dia sudah koyak tu, kita buang tu. Itu pun saya tak nampak, saya baru nampak. Sepatutnya signage tanda larangan penjualan kepada OBD tu dah lama ada kat sini. Dipamerkan di kaunter. Saya datang hari ni memang tak ada. Saya dah bagi peluang tadi pun masih tak ada dan saya terpaksa keluarkan satu kompaun. Okey. Ada juga segelintir pemilik premis yang didapati bersubahat dengan menyediakan kemudahan merokok dipercayai bagi mengelak kehilangan pelanggan. Serbuan pada jam 11 pagi di sebuah restoran di arah Damasak ini mendapati pihak premis menyediakan tempat meletakkan puntung rokok ataupun ashtray kepada para pelanggan. Premis ini sebenarnya diserbu berdasarkan aduan berulang dan ini sekaligus menggalakkan tabiat merokok dalam kalangan pelanggan mereka di premis makanan. Begitupun, pemilik kepada restoran yang telah beroperasi sejak 3 tahun lalu cuba berdalih agar terlepas daripada dikenakan tindakan undang-undang. Tanggungjawab kau punya premis, pastikan tak ada orang merokok di kawasan restoran lah. Walaupun ada orang merokok, cik tak boleh nak galakkan dia merokok kat kedai cik. Bukan, dia bukan merokok dekat kedai saya. Betul. Dekat ruang tangga tepi tu. Bila customer dia isap rokok, dia buang puntung. Management claim kat kita orang lah. Saman kan? So kita sediakan tu untuk dah sana. Ya, ruang tangga kira macam kaki lima ni masih lagi dalam kawasan premis. Ada meja ataupun bangku yang disediakan oleh premis cik. Itu dikira adalah bawah hak milik cik, hak milik premis. Selain itu, penggunaan shisha dan rokok elektronik termasuk vape yang mengandungi nikotin turut dilarang di premis makanan.
Abang punya ke? Betul. Abang hisap kat sini ke macam mana? Ya betul. Tadi kita dapati melakukan kesalahan lah sebab tengah isap vape dekat kedai makanan. Okey, so kita ambil cartridge vape yang mengandungi cecair yang disyaki mengandungi nikotin. Dia punya kesalahan lah. So kata apa-apa bergantung pada keputusan makmal. Kalau benda ni memang nikotin berasaskan tembakau memang akan jatuh saman lah. Okey, so kalau faham boleh sign sini lah. Macam shisha ni tak boleh ni lah. Dia tak boleh berniaga, tak boleh hisap dalam kawasan kedai premis makanan lah. Yes, dan saya percaya kalau orang hisap shisha ni dia masih order makan dan minum di kedai ni kan. Kesemua individu yang dikompaun perlu menjelaskan bayaran di Pusat Kesihatan Berhampiran sebelum 2 Februari 2022. Next time kalau kita dapat tangkap you isap rokok lagi, kita akan naikkan nilai kompaun. Jadikan benda ni sebagai iktibar. Next time pergi mana pun, janganlah isap apa-apa hasil tembakau, termasuklah vape di mana-mana tempat makan pun. Lama kita duduk satu tempat tu lebih berisiko untuk kita mendapat jangkitan. Lepas kodah kita datang niat nak makan, lepas makan, habis makan, kita bersurai. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor turut mengambil kesempatan untuk menjalankan kempen Jom Quit bagi membantu golongan perokok untuk menghentikan tabiat tidak sihat itu. Apa dipujuk untuk berhenti isap vape? Tuan berhenti tak? InsyaAllah boleh usahalah untuk berhenti. Okey. So insyaAllah lah kalau katakan ada keperluan, kontak lah kita orang dekat ni dekat Jom Quit ni. Kita ada, insyaAllah kita boleh bantulah. Okey. Alright. Ya. Operasi yang turut disertai Timbalan Pengarah Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Dr. B. Venugopalan, telah mengeluarkan 272 notis kompaun yang bernilai lebih RM92,000. Walaupun jumlah dia nampak rendah, tapi kalau kita tengok dari perspektif lain, dalam segi enforcement, kadang-kadang lebih baik kita jumpa kurang orang yang melanggar. Itu mungkin menunjukkan bahawa pematuhan adalah lebih bagus. Mereka mesti apa yang dipanggil build up kesedaran dalam tempat premis mereka dengan adakan poster dan sebagainya. Queue supaya bila mereka seorang masuk, dia tahu dia perlu buat macam itu. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Datuk Indra Dr. Syahari Ngadiman, pihaknya telah menerima 181 aduan sepanjang tahun 2021. Kompaun tu satu isu. Isu yang lebih penting lagi adalah menjaga kesihatan. Dan kita kena faham apakah akibat-akibat merokok. Apakah akibat-akibat sebagai passive smoker. Iaitu passive smoker tu adalah mereka menghidup asap rokok hasil pada orang lain yang merokok. Semuanya ada akibat-akibat negatif. Itu adalah hak kita untuk memaklumkan kita memulakan udara bersih tanpa rokok. Mereka boleh menghantar gambar, hantar dan terus hantar ke Jabatan Kesihatan ataupun melalui Facebook, attach dekat kami pun boleh. Di mana mereka boleh menghantar butiran tempat-tempat yang mereka merokok dan sebagainya, hantar ke Jabatan Kesihatan ataupun pejabat kesihatan daerah yang ada untuk kita maklumkan beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam akta tembakau berkenaan. Operasi tamat pada jam 5 petang. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Gadis pelayan pelanggan lari lintang pukak apabila diserbu. Malah ada juga yang bertindak agresif terhadap anggota imigresen yang bertugas. Serbuan ke atas sebuah premis hiburan terkemuka mendapati premis itu menggunakan kalung khas gadis GRO sebagai umpan. Saksikan laporannya. Serbuan Jabatan Imigresen Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tertumpu di sebuah pusat hiburan yang dipercayai menyediakan gadis warga asing sebagai pelayan pelanggan. Pihak pengurusan turut menggunakan khidmat tonto atau penjaga air untuk memberikan maklumat mengenai kehadiran pihak berkuasa. Laju kau ikut.
Walaupun belum mendapat sebarang kebenaran untuk beroperasi, premis hiburan bertaraf VIP ini bertindak berani menggunakan khidmat gadis warga asing berusia di antara 20 hingga 30 tahun bagi mendampingi pelanggan. Malaysian or what? Malaysian or what? Malaysian or foreigner? Mereka seolah-olah telah dilatih untuk tidak membongkar status pekerjaan di premis ini. Later, I take. Go. I know, I take sini only. I just take it. Hey, I'm boss here. Hey, no, I'm boss here. Go. Okay. Go. Mana? Where your jacket? Hey, where your jacket? Okay, go upstairs. No. Hey, no, go. Hey, bro. Okay. Namun cubaan untuk berselindung di sebalik status pelanggan ternyata sia-sia. Sebuah bilik persalinan khas untuk setiap gadis pelayan pelanggan ditemui di bahagian aras 1 premis berkenaan. Pemberian kalung atau selempang khas berwarna dan tertulis nilai tertentu dikatakan menjadi acara utama di premis ini. Setiap pelanggan akan membuat taruhan wang terhadap mana-mana gadis melalui pemberian selempang. Jalan. Bang, mana kunci ke ni, bang? Walaupun pintu sempadan belum dibuka sepenuhnya, pihak imigresen percaya kemasukan gadis-gadis warga asing ini didalangi orang tengah atau tekong. Ramai-ramai tadi tu kerja sini ke apa? Tak tahu. Ya, ramai-ramai perempuan tu kerja sini ke apa? Tak. Takkanlah ramai sangat duduk dalam foreigner semua? Tak. Ha? Manager mana? Apa yang tak? Yang Cina. Dia orang customer lah. Customer ramai betul? Macam mana boleh ramai yang perempuan kat sini? Sekarang border kan tak ada buka. Baru saja boleh buka border. Itu pun tak boleh masuk, susah. Orang asing semua nak masuk kena. Saya pun orang baru kerja. Baru kerja. Berapa bulan kerja sini? 3 hari saja. Baru 3 hari. Seramai 80 orang termasuk pengunjung telah diperiksa dan 13 daripada mereka ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen perjalanan yang sah. Manakala 24 orang lagi didapati telah tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Kesemua mereka dibawa ke lokap tahanan imigresen Jalan Duta untuk tindakan lanjut dan kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63. Kerana dadah, jenayah harta benda meningkat. Ops Sarang, satu usaha pihak polis untuk membanteras penagihan dan pengedaran bahan haram itu. 999 menyertai operasi yang dilaksanakan oleh pasukan polis daerah Kota Kinabalu, Sabah baru-baru ini. Saksikan perinciannya. November, Ops Sarang Khas Siri 4 2021 dilaksanakan bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu, Sabah. Ops Sarang Khas ini kita buat di lokasi-lokasi hotspot narkotik yang di mana kita telah kena pasti hasil daripada risikan JSJN IPK Sabah, hasil daripada risikan JSJN IPD Kota Kinabalu. Kita telah mengenal pasti lokasi-lokasi hotspot yang ada aktiviti-aktiviti pengedaran dan penagihan dadah yang aktif. Sasaran operasi ialah sekitar Kampung Lok Buno, Taman Putrajaya, Kampung Lapasan dan Kampung Wak-Wak. Kalau saya kerja situ, saya dalam. Kerja. Ada tu. Kita dah hisap, saya hisap. Kawasan baik oleh bot nelayan ini antara sasaran serbuan. Hei, kontrol satu tangga saja. Tak payah naik tangga, satu tangga saja, sini. Turun. Sini, pelan-pelan. Hei, saya datang bagian, sini turun.
Sepanjang operasi, seramai 36 individu diperiksa. 20 lelaki, 10 warga tempatan dan 10 warga asing berusia antara 19 hingga 47 tahun ditahan atas kesalahan terlibat dalam penjualan dan penyalahgunaan dadah. Seorang lelaki warga asing didapati memiliki syabu seberat 56.77 gram yang dipasukkan dalam 22 paket lot sinar. Kesemua tangkapan diklasifikasikan di bawah Seksyen 39B, 39A-1, 12-2 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Kalau tanpa bantuan, tanpa kesedaran daripada masyarakat dan hanya bergantung pada PDRM, kita akan capai kejayaan tetapi mengambil masa. Tetapi dengan tindakan, dengan kerjasama, dengan kepekaan masyarakat ni yang bersama-sama dengan pihak polis, khasnya pihak JSJN. So saya yakin tindakan yang lebih padu, tindakan yang lebih cepat, yang lebih membawa impak yang besar. Asisten Komisioner Zaidi turut menjelaskan Ops Sarang Khas dilaksanakan Polis Kontijen Sabah dalam usaha membantras kegiatan penyalahgunaan dan pengedaran dadah yang menjadi racun dan punca keruntuhan akhlak dalam masyarakat. Saya menyeru ketua-ketua komuniti dan juga NGO dan ahli masyarakat sendiri di daerah ini khasnya untuk bantu polis dengan menyalurkan maklumat direct kepada saya atau direct kepada pegawai narkotik DSN ataupun kepada ketua narkotik, ketua bahagian narkotik IPD Kota Kinabalu ini supaya kita dapat mengambil tindakan yang bagus, cepat, mantap. Sepanjang tempoh 24 jam 14 November lalu, 149 ditahan dan dadah bernilai RM36,197 dirampas melalui operasi dilaksanakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD di seluruh negeri termasuk IPD Kota Kinabalu. Pada tapak nama enjin ni pelik dia tak ada langsung nama enjin dan memang dia totally kikis lah. Jadi biasanya pengguna-pengguna ni dia takkan. Seorang warga emas berusia 69 tahun maut di hadapan rumahnya sendiri akibat ditikam oleh seorang lelaki sebelum suspek bertindak melarikan diri. Ikuti perinciannya dalam rangkuman Kejadian Jenayah Seminggu 999. Dua suspek menikam seorang warga emas di hadapan rumahnya di Kampung Idaman Pandamaran direman 7 hari sehingga 17 Disember bagi membantu siasatan polis. Menurut rekod, suspek utama berusia 33 tahun mempunyai 3 rekod jenayah lampau termasuk 2 kes dadah. Polis turut merampas senjata yang digunakan suspek untuk menikam mangsa. Polis juga berjaya menahan suspek dalam tempoh 4 jam selepas kejadian di 2 lokasi perasingan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Di Johor, pihak polis berjaya menumpaskan sindiket perjudian dalam talian selepas menyerbu sebuah rumah di Taman Ungku Tun Aminah Rabu lalu. Sindiket terbabit menjadikan rumah berpagar dan berpengawal sebagai pusat perjudian dengan mengaut keuntungan lebih RM10,000 sehari dengan mensasarkan pelanggan warga tempatan. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Piche, risikan polis selama sebulan itu berjaya menahan 5 lelaki warga Indonesia berumur 21 hingga 29 tahun. Premis terbabit dipercayai beroperasi 24 jam dan pekerja disyaki dibayar komisen mengikut hasil bulanan. Kesemua suspek direman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah selama 4 hari. Mahkamah Persekutuan mengeluarkan waran tangkap terhadap seorang wanita warga emas yang sebelum ini dibebaskan daripada pertuduhan membunuh pembantu rumah warga Indonesia 2 tahun lalu. Tindakan itu diambil selepas dia gagal untuk hadir prosiding kes dan mahkamah tidak menerima sijil sakit dari wakilnya. Kes itu sebelum ini tertangguh beberapa kali kerana tertuduh tidak hadir untuk perbicaraan. Mahkamah menetapkan 24 Januari depan untuk pengurusan kes.
13 individu termasuk seorang wanita yang terbabit dalam 2 sindiket pengedaran dan penyeludupan dadah ditangkap di sekitar ibu negara pada 29 dan 30 November lalu. Dalam serbuan itu, polis berjaya merampas dadah jenis syabu 285.47 kg yang dianggarkan bernilai 10.27 juta ringgit. Modus operandi sindiket adalah untuk menggunakan perkhidmatan Korea untuk pasaran antarabangsa termasuk Indonesia dan Filipina selain Sabah dan Sarawak. Satu daripada sindiket menggunakan helah dengan menyembunyikan dadah di dalam alat penyedut asap dapur. Kesemua suspek di antara 21 hingga 53 tahun direman 12 hari bermula 30 November lalu mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebuah syarikat pembekal daging sejuk beku bersama 2 pengarah, pengurus stor dan akauntannya didakwa di Mahkamah Seksyen Johor Bahru atas 16 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai 13.28 juta ringgit. Kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Fatimah Zahari. Kesemua tertuduh yang berusia antara 37 hingga 48 tahun itu didakwa menerima wang hasil aktiviti haram menerusi akaun bank milik syarikat berkenaan pada Oktober 2018 hingga Disember 2020. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda. Walaupun isu buli kerap menjadi perbincangan hangat, masih ada yang ingin menjadi Abang Long atau Ketua Kawasan Asrama. Baru ini tular sebuah rakaman memaparkan seorang pelajar ditumbuk di perut tanpa peluang untuk mempertahankan diri. Sebagai seorang ibu lah, untuk menasihatkan anak saya supaya tak ada membuli-buli macam ni dan berbaiklah dengan kawan-kawan. Kalau ada masalah, kena bincang elok-elok. Kalau yang buli di sekolah tu, kena ambil tindakan lah. Berjumpa dengan pengetua diorang ke supaya benda macam ni takkan berlaku lah. Biasa masalah kat luar tu yang dia bawa ke sini. Biasanya lah. Itu yang murid ni lupa. Mak bapak dia pun kadang kurang didikan. Itu jadi masalah tu. Kita kena nasihatlah dia supaya dia berubah jadi manusia yang elok, yang baik. Kejadian dilaporkan berlaku sekitar jam 1 hingga 2 pagi pada 9 Disember lalu dan kesemua suspek berusia 13 tahun telah pun berjaya ditahan setelah mereka tampil untuk memberikan keterangan berkenaan kes itu. Kalau kita tengok ni nampak macam biasa, tapi bila kita tengok ni zon atau tempat yang ditujukan tu, kalau dalam ilmu mempertahankan diri, sukan mempertahankan diri, semua ini adalah zon-zon bahaya yang tidak dibenarkan. Kenapa tak dibenarkan? Sebab pukulan yang dikenakan di sini ni, ia boleh menyebabkan kecederaan parah, malah kematian dalam beberapa hal. Jadi kalau dia patah, ini akan menyebabkan bocor misalnya dalam beberapa bahagian organ dalaman kita lah. Ini boleh menyebabkan penerimanya tu menderita kesakitan. Jadi kalau tengok daripada video ni macam buli biasa. Cuma bila sasaran tu tepat, bermakna pada hemat saya lah dalam kes-kes sedemikian, ia telah dirancang dan telah disasarkan kepada bahagian anggota tubuh badan tertentu. Pada satu masa, buli ni berlaku begitu terhad tempat dia sikit je lah kat sekolah lah, kita dengar macam itu kat asrama Tetapi kalau dia masih berlarutan dah 50 tahun, 60 tahun masih berlaku, maka sebenarnya kita hidup dalam institusi buli. Mana di tempat kerja pun wujud, atas jalan pun wujud, mentelah pula kalau sekolah kita cakap. Jadi benda ni dah wujud keliling dia. Dia pun budak-budak pun tengok juga buli atas jalan. Daripada situ dia menganggap bahawa perbuatan itu adalah normal. Walhal perbuatan atau ketinggalan itu
dua-dua boleh dihukum oleh undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Katalah kita kat situ kita tak buat apa-apa, kita tengok aja ya. Dalam keadaan berlaku kes jenayah, kalaupun kita ni hanya setakat tengok, rakam atau duduk tepi bersorak, ini dinamakan niat bersama. Ini bahaya. Ini kena tahu. Jawatan Kuasa Disiplin Maktab JDM mengesahkan 6 pelajar yang terbabit dalam kejadian itu telah pun digantung persekolahan serta-merta selama 2 minggu. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tubik tu habis saya tendel lah pintunya, tengok asap tu ngapi, memang tak boleh masuk dah, dia nak selamatkan ayah saya. Pemandu mula diragui apabila mempamerkan salinan dokumen cukai jalan dan geran kereta. Hasil pemeriksaan mendapati nombor chassis pada kenderaan tidak sama seperti yang tertera di dalam geran. Kereta klon antara kesalahan yang berjaya dikesan dalam operasi bersepadu yang dipergiatkan oleh pasukan JPJ baru-baru ini. Saksikan laporannya bersama wartawan Zahira Azhar. Baru-baru ini, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menjalankan operasi bersepadu bersama JPJ Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur. Operasi kali ini turut melibatkan beberapa agensi penguatkuasaan yang lain. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Eddie Fadli Ramli, pihaknya ingin memantau kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Ini termasuk kesalahan teknikal atau pengubahsuaian kenderaan. Ketika operasi dijalankan, pegawai dan anggota JPJ yang bertugas berjaya mengesan sebuah kenderaan yang dipercayai kereta klon. JPJ turut percaya pemilik kenderaan telah terpedaya dengan jualan lelong ataupun harga jualan kereta terpakai yang jauh berbeza dengan harga pasaran. Untuk lampu, untuk bumper, dia akan jual part. Kita beli dengan harga kereta macam ni, kita harga RM20,000, tak menasabah lah Syirah. Menasabah lah. Maksudnya ada kemungkinan pembeli itu ditipu atau Berkemungkinan, biasanya kereta-kereta klon ni sama ada pembeli itu ditipu. Pembeli itu sebenarnya secara logiknya dia sedar bahawa kereta itu adalah kereta yang below market price, RM30,000-40,000. Tapi kalau dia jual RM20,000, RM15,000, obviously modus operandi untuk kereta-kereta klon ni begitulah kita jualnya. Penggunaan kereta klon boleh memberi kesan kepada pemandu atau penumpang sekiranya berlaku kemalangan. Ini kerana kenderaan klon tidak dilindungi oleh insurans dan secara tidak langsung boleh menyebabkan pemilik menanggung nilai kerugian yang tinggi. Secara dasarnya, dokumen ini nampak seperti sahih ataupun original. Walau bagaimanapun, helah ini dapat disangkal oleh anggota dan pegawai JPJ yang berkemahiran tinggi untuk mengenal pasti sama ada dokumen ini sahih ataupun tidak. Kereta ini didapati klon dan pemandu telah membawa dokumen yang telah difotostatekan. Hasil siasatan lanjut mendapati, nombor chassis pada kenderaan ini berbeza seperti yang tertera di dalam geran. Malah, nombor enjin kenderaan juga dipercayai telah dikikis. Kenderaan yang dipercayai klon ini akan dibawa ke Jabatan Kimia untuk tindakan lanjut. Pada tapak nama enjin ni, plate dia tak ada langsung nama enjin dan memang dia totally kikis lah. Jadi biasanya pengguna-pengguna ni dia takkan tengok lah. Kalau kata dia genuinely dia tertipu, dia takkan tengok secara detail lah sampai belak nama enjin lah. Dia akan tengok plate VIN di pintu kenderaan dan dia akan matchingkan dengan nombor chassis yang ada pada badan kenderaan itu sendiri. Pada malam ini memang kita dapat beberapa kenderaan yang telah didapati melakukan kesalahan menggunakan nombor pendaftaran kenderaan lain. Jadi kereta klon ni adalah satu isu yang memang sentiasa berlaku dan sentiasa diperhatikan oleh pihak JPJ. Kesalahan ini kita akan ambil tindakan ke atas pemilik kenderaan dan juga akan melakukan siasatan lanjut. Pemilik kereta klon boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 7/1, Seksyen 90/1 dan Seksyen 108/3 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Laporan Syahira Azhar 999. Seorang lelaki warga emas yang juga orang kurang upaya OKU ditemukan rentung setelah dipercayai gagal untuk keluar dari rumahnya yang sedang terbakar.
Kejadian dilaporkan berlaku di Kampung Tanjung Rendang, Pasir Mas, Kelantan. Butirannya dalam segmen Tragedi 999 minggu ini. Sabtu lalu, mangsa Abdul Manan Elias Zakaria Ismail 71 tahun ditemui maut dalam kejadian sekitar jam 4 pagi. Asap tebal memenuhi ruang rumah menyebabkan mangsa yang dipercayai cuba menyelamatkan dirinya mengalami sesak nafas dan terperangkap di dalam api yang sedang marak. Menurut Ketua Cawangan Bahagian Penyiasatan Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan, Penguasa Bomba Muhammad Farid Ismail, api berjaya dikawal 20 minit kemudian. Kita menerima panggilan kebakaran ni pada jam 4.34 pagi dan kita mengambil masa selama 10 minit untuk hadir ke lokasi dan dibantu oleh 2 balai yang berdekatan dan 14 keanggotaan kesemuanya sekali. Dan api berjaya dikawal dan dapat dipadam pada jam 5.07 minit pagi. Kejadian ini turut memusnahkan 90% rumah satu tingkat yang diperbuat dengan kayu dan batu. Anak mangsa Anili Sida Abdul Manan 40 tahun bersama suami serta anaknya cuba untuk menyelamatkan mangsa namun tidak berjaya dan reda dengan apa yang telah terjadi. Berlaku tu saya duduk dalam rumah, saya buat kuih, dia tengah buat kuih. Lepas tu saya dengar macam meletup. Saya tubik tengoklah. Tubik tu habis saya tendel lah pintunya, tengok asap tu ngapi memang tak boleh masuk dalam nak selamatkan ayah saya. Mayat mangsa diserah kepada polis dan dihantar ke Hospital Pasir Mas untuk proses bedah siasat. Punca sebenar kejadian dan nilai kerugian masih dalam siasatan. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Sebarang perkongsian maklumat mengenai jenayah boleh disalurkan menerusi email, Facebook dan Instagram rasmi 999 seperti tertera. Mewakili tim penerbitan 999, saya Sofia Nur Solihatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.